Baik tuan-tuan, kita akan memulakan kelas kita. Jam pun sudah menunjukkan 10.35. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur sebanyak-banyaknya kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas limpah kurniaan dari Allah, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi pada pagi Isnin ini kita dapat bersama-sama berada di atas talian. Kita sama-sama dapat bertemu di atas talian ini, kita berada dalam majlis ilmu. Semoga pengisian kita pada pagi ini dapat mengubah diri kita menjadi seorang hamba yang membuat persiapan untuk kehidupan yang sebenar-benarnya di hari akhirat. Semoga cinta kita kepada dunia ini semakin lama semakin kurang. Kita nampak di depan mata kita sekarang adalah hari akhirat. Semoga kehidupan kita kehidupan yang benar-benar untuk pergi ke hari akhirat. Semoga jiwa kita sentiasa dalam hati kita adanya hari akhirat. Ya, kata-kata hikmah mengatakan di tangan kanan kita ada dunia, tetapi dalam jiwa kita ada hari akhirat. Semoga minda kita adalah minda orang yang memikirkan tentang hari akhirat. Semoga tajuk ini dapat memberikan sesuatu kesan kepada iman kita. Semoga iman kita ini semakin bertambah, takut kita kepada dosa yang kita lakukan kita dapat hindari. Semoga kita semua mengambil ruang untuk kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana tajuk-tajuk yang kita akan ceritakan ini adalah tajuk-tajuk yang mempunyai kaitan tentang apa yang kita lakukan di muka bumi ini sudah pasti akan dihisab, dibalas, diambil kira, dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, pada pagi ini kita akan menyambung kembali bab yang kelima. Okey, bab yang kelima di dalam beberapa bab berkaitan dengan hari akhirat, yang mana bab yang kelima ni kita akan mempelajari, mengetahui tentang macam manakah situasi makhluk-makhluk Allah berada di hari akhirat, khususnya adalah manusia. Kita tidak menafikan semua makhluk Allah akan himpunkan, tetapi yang paling utama yang kita akan tekankan, yang kita nak ambil pengajaran adalah kita sebagai insan yang dinamakan sebagai bashar yang telah disuruh oleh Allah untuk mentadbir bumi ini. Jadi apa yang kita lakukan di muka bumi ini semuanya nanti akan dibawa untuk dihitung oleh Allah di hari akhirat. Sesiapa yang belum mempunyai nota, sila ambil nota di bahagian chat yang telah diletakkan nota di sana. Yang dekat bahagian kita boleh berinteraksi di bahagian chat tu, tuan dapatkan nota di sana. Siapa yang sudah mempunyai nota, sila buka. Ya, bermula muka surat nombor 90 sehinggalah muka surat nombor 114. Kerana bab yang kelima ni dia terdapat pada muka surat 90 sehingga muka surat nombor 114. Nota sangat penting
kerana di dalam nota tersebut adanya ayat-ayat Al-Quran, ada terjemahan ayat Quran, ada hadis Nabi SAW, ada terjemahan hadis. Begitu juga di dalam nota tersebut terdapat beberapa tafsiran ayat dan ulasan di kalangan para alim ulama. Jadi sangat memerlukan kepada nota. Baik, tuan-tuan dan puan-puan. Pada minggu lepas, sebab ini adalah sambungan tajuk. Dan hari ini, insya-Allah kita akan habiskan bab yang kelima. Okay, bab yang kelima ni, buat pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, bab kelima ni kita hanya bicarakan tentang bagaimana keadaan berkumpulnya makhluk di padang mahsyar. Maknanya kita bab kelima ni, kita tidak menyentuh tentang penghisapan, tentang macam mana Allah panggil untuk dihisap, macam mana buku dapat tangan kiri ke tangan kanan, apa yang Allah akan tanya, apa yang Allah akan soal jawab, itu kita akan masuk nanti pada bab yang keenam. Okey, bab kelima ni bab yang berkisahkan tentang kondisi, situasi, bagaimana makhluk-makhluk ini dihimpunkan oleh Allah di hari akhirat di padang mahsyar. Kita akan fokus tentang tajuk ini. Itu adalah bab yang kelima. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, pada minggu lepas, kita telah pun menyebutkan beberapa ayat-ayat Al-Quranul Karim yang mana kita telah pun diberitahu oleh Allah Ta'ala akan himpunkan semua makhluk dia. Makhluk yang Allah akan himpunkan, yang pertama kita sudah sedia maklum adalah al-insan, adalah manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, makhluk yang Allah akan himpunkan juga adalah di kalangan para jin. Jin ini pun Allah Ta'ala akan himpunkan. Iblis, syaitan, jin-jin ini Allah akan himpunkan nanti di hari akhirat. Kita telah sebutkan ayat-ayat Al-Quran yang kita boleh lihat di dalam nota pada muka surat nombor 96, satu ayat cerita tentang jin akan dihimpunkan. Termasuk juga ya Allah akan himpunkan bukan sekadar manusia, bukan sekadar para jin. Allah juga akan menghimpunkan haiwan-haiwan yang ada di dalam dunia ini pun Allah himpunkan. Kenapa Allah himpunkan? Pagi ni kita akan ulas. Apakah hikmah Allah mengumpulkan haiwan-haiwan yang melata di muka bumi? Kenapa Allah panggil juga semua burung untuk dihimpunkan? Kenapa Allah panggil semua haiwan-haiwan yang liar untuk dihimpunkan? Pagi ni kita akan rungkaikan hikmah itu. Kemudian yang keempat, Allah Ta'ala juga akan menghimpunkan para malaikah. Para malaikat pun termasuk makhluk Allah yang Allah akan menghimpunkan mereka. Tuan-tuan, pada minggu lepas, kita telah pun membaca ayat-ayat Quran, hadis Nabi dan juga ulasan para ulama yang mana nanti di hari akhirat kita semua dihimpunkan, makhluk yang telah kita sebutkan tadi dihimpunkan, maka kita dihimpunkan di dalam keadaan kita berdiri, di dalam keadaan kita berada di dalam barisan-barisan. Maknanya kita berada di dalam saf. Untuk tahu maklumat yang kata kita akan dihimpunkan dalam keadaan kita berada di dalam saf, kita telah sebut pada minggu lepas. Tuan-tuan boleh bacalah pada muka surat nombor 99 sehingga muka surat nombor 100. Hingga 101. Sebab tu penting sangat nota. Kadang-kadang kita tak sempat nak ikut kuliah setiap minggu. Kadang-kadang ada urusan nak buat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, untuk faham tajuk ni kena tengok balik apa yang telah dibincangkan pada minggu lepas bagi sesiapa yang tidak mengikuti. Kerana di sana secara tak langsung kita akan faham ayat Quran yang kita baca, yang mana Allah cerita tentang bagaimana susunan perjalanan kita berada di padang mahsyar nanti. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, setelah manusia itu berada di dalam saf, mereka berada di dalam barisan-barisan, maka pada minggu lepas kita telah menyebutkan bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan perintahkan malaikat untuk turun daripada langit. Maka mereka akan turun daripada langit
Dan ketika itu langit kita akan dapati ianya seperti mempunyai pintu. Maklumat ini kena rujuk pada muka surat nombor 98 sehingga muka surat nombor 100. Kita dah sebut pada minggu lepas, jadi saya tidak perlu untuk mengulang panjang lebar. Cuma kita kena ambil maklum bagaimana peristiwa itu berlaku. Okey, setelah manusia berada dalam barisan berhimpit-himpit dalam keadaan berhimpit-himpit terlalu ramai, maka pada ketika itu malaikat akan datang, malaikat akan turun. Yang mana malaikat turun itu, dan kita sedia maklum pada minggu lepas kita telah belajar bahawa malaikat-malaikat ni mereka akan buat apa? Mereka akan berada pada segala penjuru. Yang maklumat ini kena lihat pada muka surat nombor 99. Jadi sebab itu sangat penting kita kena faham cerita dia. Macam mana Allah Ta'ala cerita di dalam Al-Quran. Kalau Allah tak cerita dalam Al-Quran, kita pun kita tak tahu. Jadi kalau nak tahu tu kena rujuklah dalam nota, dalam ayat-ayat Al-Quran yang telah kita sebut pada minggu lepas. Jadi malaikat-malaikat ni dia akan berada segenap penjuru. Maksudnya dia akan berada maknanya mereka akan kepung semua manusia ni. Maknanya tak ada manusia yang boleh larikan diri dah. Kan? Malaikat dia mempunyai sayap, maka dia akan berada di atas manusia, melihat manusia dia akan kepung lah. Ini telah kita sebut pada minggu lepas. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika mana semua makhluk telah dihimpunkan oleh Allah, malaikat semua dah turun, berada di segala penjuru, maka apakah yang Allah akan lakukan kepada haiwan-haiwan? Sebenarnya tajuk ni dia dah masuk tajuk hisab. Tapi sebab dia ada kaitan dengan haiwan, kan jadi kita kena ulas tentang haiwan. Kenapa Allah Ta'ala kumpulkan semua haiwan ni? Maka pada ketika itu bayangkan, kalau kita melihat haiwan-haiwan itu diberikan balasan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bagaimana dengan kita? Okey, kita rungkaikan terlebih dahulu tentang hikmah kenapa Allah Subhanahu Wa Ta'ala menghimpunkan haiwan-haiwan tersebut. Okey, sila buka nota, muka surat nombor 95. Okey, kita terus pergi muka surat nombor 95. Saya tunjukkan nota dia. Muka surat nombor 95. Okey, kita tengok kenapa Allah Ta'ala menghimpunkan semua haiwan-haiwan ini. Okey, kita baca. Okey, kita lihat muka surat nombor 95. Okey, kita tak ada jumpa muka surat nombor 95. Okey, lihat di hadapan skrin tuan-tuan dan puan ataupun tuan-tuan tengok dalam nota pada muka surat nombor 95 pada hadis yang pertama muka surat nombor 95. Okey. Menurut Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Maknanya ini adalah hadis Nabi. Ini adalah sabdanya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Rasulullah kata apa? La tu'addunnal huquqa ila ahliha yaumal qiyamah. Okey, boleh tengok depan skrin tuan-tuan puan tu ada nota yang saya paparkan. Yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap hak akan dikembalikan, setiap hak, maknanya setiap hak akan dikembalikan kepada pemiliknya pada hari kiamat. Maksudnya Nabi bagi tahu kepada kita nanti di hari akhirat apa saja hak kita yang patut kita dapat, kalau kita tak dapat nanti di akhirat Allah akan kembalikan. Kita akan kembalikan. Walaupun dekat dunia ambillah hak orang, jatuhlah marah, buatlah apa saja kat muka bumi ni, ikutlah. Kan kalau kita degil sangat tak percaya di kiamat, buatlah, ikutlah suka hati. Nak buat apa pun. Tapi di hari akhirat, apa saja yang kita buat, apa saja hak makhluk, Allah Ta'ala akan kembalikan. Kalaulah sekarang hak makhluk itu, contohnya hak seperti maruah kita dijatuhkan, maka di akhirat Allah akan kembalikan maruah kita. Walaupun di dunia kita tidak dapat pengadilan, walaupun kita tidak mendapat kita tak boleh mempertahankan diri kita, nanti di hari akhirat kita akan dapat pertahankan, kita akan dapat hak kita balik. Yang mana Nabi menyebutkan, Nabi bagi kepada kita satu cerita yang Nabi kata apa? Hatta yuqada lisyatil jalha min syatil qarna.
Nabi kata sehingga kan, kata Nabi, kambing yang tidak bertanduk akan diberikan keadilan oleh Allah. Allah akan pulangkan hak dia dulu daripada kambing yang tidak bertanduk, akan diberikan hak dia daripada kambing yang bertanduk. Syati itu adalah kambing. Jalha, kambing yang tidak bertanduk, ketika mana di dunia, ini hadis riwayat Muslim dan hadis riwayat Tirmizi. Maksud dia apa? Nabi nak bagi tahu pada kita, hai manusia, wahai umatku, Nabi pesan pada kita. Nabi kata setiap hak ini Allah akan kembalikan nanti di akhirat. Cara Allah kembalikan, kata Nabi, haiwan-haiwan ini pun Allah akan kembalikan. Nabi bagi tahu satu contoh, kata Nabi. Kalau ada kambing yang tidak bertanduk, hak dia telah diambil oleh kambing yang mempunyai tanduk. Nanti kambing yang tidak bertanduk nanti, Allah akan kembalikan hak dia. Mungkin kambing bertanduk ni dia mungkin garang ke, dia anaya, dia pergi anaya kambing yang tidak bertanduk. Kambing bertanduk tidak boleh mempertahankan diri dia. Kenapa? Mungkin kerana dia tidak ada tanduk. Tetapi kambing bertanduk boleh buat suka hati kat muka bumi ni. Nanti di akhirat, kambing yang bertanduk itu, nanti Allah Ta'ala akan kesas dia. Beri balik apa yang kau telah buat kepada kambing yang tidak bertanduk. Tuan-tuan dan perempuan, itu kambing ya. Kambing ya, haiwan yang tidak ada akal, yang tidak ada apa-apa tanggungjawab mereka pun Allah Ta'ala akan balas. Macam mana dengan kita? Jadi hadis pertama ni, kita tengok ulasan dia apa. Okay, ulasan dia, tuan-tuan kena tengok atas sikit tu, atas pada hadis tadi, muka surat sama 95, kita tengok apakah ulasan para ulama hadis tentang hadis yang kambing bertanduk, yang dia telah menanduk kambing yang tidak bertanduk tadi. So macam mana ulasan hadis ni? Baik, Al-Imamun Nawawi, yang atas sekali tu, perkataan ini jelas. Ini jelas maknanya Al-Imamun Nawawi, seorang ulama hadis, dia ulas hadis ni, dia kata hadis ini jelas menunjukkan bahawa binatang-binatang akan Allah himpunkan pada hari kiamat. Dia akan dihidupkan semula pada hari itu, sebagaimana dihidupkan semula semua golongan yang diberikan tanggungjawab di kalangan semua manusia. Lepas tu kalau kita baca kat bawah sekali tu, dia kata apa? Dia kata Imam Nawawi kata apa lagi? Allah Ta'ala hidupkan semula kanak-kanak. Allah hidupkan semula orang-orang gila. Allah hidupkan semula orang-orang yang tak sempat terima dakwah. Pandang ulasannya. Tetapi kita ambil poin penting, dia kata apa? Sesungguhnya qisas, kambing yang tidak bertanduk, bukanlah tuntutan taklif, kerana dia tidak ada taklif, tetapi ia hanyalah bersifat tuntutan balas. Maksudnya macam ni, kambing dia bukan mukallaf seperti kita, tu dia panggil taklif. Taklif ni maksudnya adalah yang mendapat bebanan. Kambing dia tidak perlu solat, kambing dia tidak perlu untuk berpuasa. Kambing dia tidak seperti manusia yang banyak tanggungjawab. Kambing tidak. Tetapi yang Allah Ta'ala nak bagi tuntutan pada mereka ni bukan kerana mereka tak solat, bukan kerana mereka buat benda yang haram, tak. Tetapi dari sudut hukuman tuntutan balas. Tuntutan balas tu dia panggil qisas. Kalau kita tengok dekat nota kaki, tuntutan qisas maksudnya macam ni. Tuntutan balas ni faham tak? Tuntutan balas contohnya dalam hukum Islam, hukum qisas ni contoh. Kalau kita menumbuk seseorang kan dengan sengaja, maka hukumannya kita boleh tumbuk balik orang itu balik semula. Kalau dia membunuh seseorang, boleh balik dia ambil hukuman bunuh. Macam tu. Jika dia melukakan seseorang, maka boleh dilukakan semula. Itu dia panggil hukuman qisas. Jadi di hari akhirat Allah akan buat macam tu. Yang tak terlepas adalah haiwan-haiwan. Tuan-tuan dan perempuan yang Allah hormati sekalian, hadis ni sebenarnya hadis yang sangat memberikan, hadis ni memberikan kita tekanan tau. Hadis ni dia memberikan kita ketakutan, yang menakutkan kita bahawa ya Allah, kalau kambing itu tidak ada tanggungjawab pun Allah Ta'ala akan bagi tuntutan balas. Macam mana dengan kita yang banyak buat dosa dengan manusia yang lain? Betapa banyak dan betapa seringnya kita
membuat dosa kepada anak Adam yang lain. Kita telah malukan orang, kita telah fitnah orang, kita telah berkata buruk tentang orang, kita telah mencari-cari salah orang, kita telah buat-buat cerita tentang orang. So macam mana kita nak berhadapan dengan Allah sedangkan kambing-kambing ini, ya Allah pun Allah hisap. Bayangkan kita dah lah ada banyak tanggungjawab. Tanggungjawab sebagai anak pun tak selesai. Tanggungjawab sebagai suami pun tak selesai. Tanggungjawab sebagai isteri pun tak selesai. Tanggungjawab sebagai mak pun tak selesai. Tanggungjawab sebagai ayah pun tak selesai. Tanggungjawab sebagai bos pun tak selesai. Tanggungjawab sebagai jiran pun banyak masalah dengan jiran. Tanggungjawab adik-beradik pun tak selesai. Tanggungjawab kita yang ada kemampuan nak tolong orang miskin pun tak buat, pun tak selesai. Kita dengan Allah pun tak selesai. Macam mana kita nak berhadapan dengan Allah nanti untuk jumpa dengan semua makhluk lain kalau Allah minta menuntut balas? Kalau haiwan ini pun Allah tuntut balas. Sebab itu kena belajar. Sebab itu kita kena apa? Kita kena belajar supaya kita ada kesempatan untuk kita selesaikan cepat-cepat ketika mana kita di dunia. Dan tuan-tuan, untuk menambahkan lagi perasaan takut kita supaya kita cepat-cepat bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala, kita baca satu lagi hadis kat bawah ni. Kita baca satu hadis yang kedua, hadis kedua ni hadis riwayat Ahmad. Kalau kita baca hadis yang kedua ni, hadis ni dia lagi detail lah. Detail dia haiwan ni tengok siapa. Haiwan ni kalau kita baca hadis kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqtasul khalqu ba'duhum min ba'din. Qisas akan dijalankan di antara semua makhluk. Bahkan makhluk apa? Bahkan hatta al-jamma'u minal qarna wa hatta dharratu minadh dharrah. Nabi kata semua tuntutan balas nanti di akhirat akan diberikan balasan. Di antara binatang yang bertanduk dengan binatang yang tak bertanduk, di antara semut kecil dengan semut kecil yang lain, riwayat Ahmad. Tuan-tuan, hadis ni kalau kita tak sedar lagi lah, kalau tak buka mata kita lagi, kalau tak sentuh iman kita, kalau tak sentuh hati dan jiwa kita, tak tahulah. Maknanya hati kita memang teruk berbenar lah. Macam hati kita memang, ya Allah. Hadis ni bagi tahu, tuan-tuan bayangkan, siapa yang tahu semut tu telah dajal kawan dia? Siapa yang tahu semut ni telah buat masalah dengan kawan dia yang lain? Kita tak tahu, yang tahu Allah. Allah ni Tuhan yang maha melihat. Allah tahu semut ni buat masalah apa kat kawan dia. Nanti di akhirat Allah akan tuntut balas di antara seekor semut dengan seekor semut yang lain. Macam mana dengan kita, tuan-tuan dan puan-puan? Setakat ni lah, banyak tak buat dosa dengan anak Adam yang lain? Apa yang kita dah buat dosa dengan Adam yang lain? Mulut ni, kalau kita tak kawal dia kan, Allah menjadi satu beban yang berat kita dengan Allah. Betul tak? Yang ni berat, tuan-tuan. Okey, sebab tu tuan-tuan dan puan-puan ya, kalau kita belajar bab ni kan, kalau kita ambil hadis ni sekejap, kita hayati kan. Ambil hadis ni, 2 hadis ni, kita baca, selalu baca. Hadis ni menunjukkan kalaulah semut kecil ni tak ada tanggungjawab banyak kan, Allah tak tanya dia tentang salat, Allah tak tanya dia pasal harta, Allah tak tanya dia sekian-sekian, macam mana dengan kita? Banyak kita punya tanggungjawab, kita berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita ulas pada minggu yang sebelum ini. Kita ulas pada minggu sebelum ini yang Nabi kata kita nanti tak akan berpakaian. Bayangkan kalau kita duduk sebelah-sebelah, kita dah tak tengok dah orang tak pakai baju. Kita dah tak tengok dah, sebab apa? Kita duk fikir tentang macam mana dengan kita, macam mana dengan kita. Sebab dahsyatnya hari akhirat. Tuan-tuan dan puan-puan yang Allah rahmati sekalian. Hadis ni kalau kita nak ambil kaitkan dengan hadis tentang kita, okay, dalam nota tu saya tak bawa hadis dia, tapi saya nak tunjuk pada tuan-tuan hadis ni. Tuan-tuan pernah dengar tak hadis pasal muflis? Dan nota tu saya belik-belik, saya tak jumpa hadis pasal muflis tu, saya tertinggal. Jadi saya nak tunjuk pada tuan-tuan puan hadis ini. Okey. Tuan-tuan tengok depan skrin tuan-tuan puan, saya kongsikan. Kita tengok, saya kongsikan hadis tentang pasal muflis ni. Masuk bawa tajuk hisab. Tapi sebab kaitan dengan haiwan dikumpulkan tadi, so kita sentuh sedikit. Okey, kita tengok hadis pasal muflis ni. Hadis ni nanti saya akan kongsikan. Baik, ini hadis pasal muflis. Okey. Muflis ni maksudnya Allah bagi hukuman timbal balas.
Timbal balas ya. Bayangkan kalau kambing bertanduk, Allah hisap dia nanti di akhirat, Allah tuntut balas dekat dia, dulu kau telah buat apa dekat kawan kau? Kau telah tanduk dia kan? Kau telah sepak dia kan? Kau telah terajang dia kan? Okey, sekarang kau terajang dia balik. Okey, sekarang kita tak tahu bentuk dia bagaimana, tapi itu hukuman qisas. Macam mana dengan kita? Macam mana kita nak berhadapan dengan manusia lain yang Allah akan balas kita? Jadi inilah dia panggil tajuk muflis. Okey, kita sebut dulu, walaupun ada kaitan dengan tajuk hisab, tapi kita ceritakan juga kerana nak menjelaskan tentang kenapa Allah kumpulkan haiwan-haiwan. Jadi kalau dengar lepas ni orang kata, haiwan-haiwan pun dikumpulkan, kenapa ya? Dua hadis tadi dan hadis lain pun banyak menyebutkan ada hukuman timbal balas, tuntutan balas. Allah akan bagi semua apa yang telah dilakukan oleh makhluk di dunia. Macam mana dengan kita? Okey, kalau kita nak tahu, kita baca hadis. Tengok ya. Kita fahamkan baik hadis ni. InsyaAllah kita nampak kot ya yang saya paparkan hadis ni. Tengok. Sabda Nabi SAW. Nabi SAW bersabda kepada kita. Nabi kata apa? Apakah kamu semua tahu? Mula-mula hadirin mula-mula Nabi tanya kat sahabat. Nabi tanya, kamu semua tahu tak siapakah orang yang muflis? Muflis. Kita orang Melayu sebut muflis juga. Kan Band Negara pun sebut muflis juga. Sebenarnya muflis ini sudah disebut lama oleh Nabi. Nabi kata al-muflisu. Nabi kata, kamu tahu tak siapa orang muflis? Sahabat menjawab, para sahabat mereka faham muflis ni apa? Dia kata orang muflis adalah orang yang tak ada duit lah, tak ada dirham lah. Lepas tu dia tidak ada aset-aset, dia tidak ada barang berharga. Tengok para sahabat jawab. Kalau kita pun kita akan kata orang yang berhutang 30,000 lebih tak mampu nak bayar, lepas tu tak mampu nak bayar maka dapat surat dikeluarkan oleh Jabatan Insolvensi kata dia telah muflis. Kita pun akan jawab macam tu. Sahabat pun jawab macam tu. Tapi apa jawab baginda sallallahu alaihi wasallam? Nabi kata sesungguhnya orang yang muflis di kalangan umatku adalah orang yang nanti datang hari kiamat dia bawa pahala yang banyak. Kalau kita muflis kita faham orang yang banyak duit. Tiba-tiba dah tak ada duit. Dia jadi papa kejana. Tetapi di hari akhirat umat dia bawa pahala banyak. Nabi kata bawa pahala apa? Dia bawa pahala solat. Solat dia banyak. Dia kuat solat dia kata. Bawa pahala puasa. Ya Allah, kalau buat puasa ni dia lah orang kuat puasa. Dia bawa pahala puasa dia. Dan dia bawa pahala zakat dia. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam masa yang sama, walaupun dia bawa pahala solat yang banyak, walaupun dia buat pahala puasa yang banyak, walaupun dia buat pahala zakat yang banyak, Allah kata apa? Dalam masa yang sama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia datang dalam keadaan telah mencela. Dia datang dalam keadaan bawa dosa menuduh seseorang. Menuduh apa? Dalam riwayat ni kata, dalam cerita hadis ni dia menuduh orang tu melakukan zina. Tuan-tuan jangan main-main tahu. Ramai orang sekarang senang nak jatuhkan buat orang. Senang mengatakan dia ni berzina, dia buat scan-scan. Ramai tuan-tuan. Dan juga dalam masa yang sama dia memakan harta orang ini. Dia menumpahkan darah manusia. Dia pukul orang ini. Maksudnya hadis nak kata nanti di akhirat umat dia bawa pahala banyak. Tapi dalam masa sama dia bawa dosa dengan manusia yang lain. Dosa dia berbentuk menjatuhkan maruah orang lain dan dosa dia dari sudut harta mengambil harta orang lain. Kemudian kata Nabi, kemudian diambil yang ini daripada kebaikannya dan ini juga daripada kebaikannya. Maksudnya Nabi kata dosa yang dia telah tuduh orang, dia telah cela orang tadi tu dari sudut maruah dia kan, contohnya dia tuduh orang berzina. Lepas tu dia tak minta maaf, dia tak sempat nak buat apa-apa. Nanti di hari akhirat Allah bagi, Allah telah jatuh maruah yang telah dijatuhkan tadi, Allah buat apa? Allah ambil pahala orang yang menuduh tadi itu, beri kepada orang yang dia telah tuduh tadi itu. Dia ambil macam tu jugalah. Dia ambil pahala bagi, dia ambil pahala bagi. Maka kata Nabi SAW, dan jika sekiranya kebaikan sudah habis, maknanya kalau pahala dah habis dah, tapi dia masih belum lagi membayar kewajipannya, maka akan diambil dosa-dosa mereka, lalu dibebankan kepada dia, lalu orang itu dilemparkan oleh Allah ke dalam api neraka. Maksud dia apa tuan-tuan dan puan-puan? Tuan-tuan bayangkan haiwan tadi pun, haiwan yang bertanduk, telah tanduk kawan dia yang tak bertanduk, di akhirat Allah bagi timbal balas. Kalau semut kecil dengan semut yang kecil, Allah bagi timbal balas. Macam mana kita manusia? Macam mana kita manusia? Nanti caranya di hari akhirat, Allah ambil pahala kita, beri kepada orang yang kita buat salah tu. Maka kalau ada lagi kesalahan yang dia buat, maka tapi pahala dah tak ada,
ambil dosa yang dia buat salah kepada manusia lain, dibebankan kepada dia. Jadi dia dah muflis, dia dah minor dah. So nak buat apa? Khumban dia masuk ke dalam api neraka. Dan kalau kita baca hadis kedua ni, Nabi mengingatkan kita apa? Mengingatkan kita supaya cepat-cepat minta maaf kepada mana-mana manusia sebelum tiba hari kiamat. Nabi SAW bersabda kepada kita dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi kata apa? Sesiapa yang melakukan satu kezaliman kepada saudara dia, kalau dia ada aniaya saudara dia, tak kiralah dia menganiaya orang dari sudut kehormatan maruah seseorang. Maruah tu maksud dia telah jatuhkan maruah orang tanpa hak. Dia tuduh orang ini, dia sebarkan aib orang ini, dia cari salah orang ini, dia fitnah orang sini dan sana. Kan? Dia telah menganiaya pada manusia itu, kata Nabi, ataupun dia ambil harta orang, dia zalim pada orang, dia ambil harta orang, dia hutang orang, dia tak mau bayar dan sebagainya kan? Maka hendaklah dia minta dihalalkan daripada orang itu semasa dihidup sebelum tiba masa yang mana dinar, dirham dah tak boleh diterima lagi. Maksudnya Nabi kata, masa hidup ni cepat-cepat selesaikan, kata Nabi. Sebelum tiba masa nanti, wang ringgit sudah tidak lagi boleh diterima di hari akhirat. Jika dia yang menganiaya itu memiliki amal soleh, nescaya daripada amal soleh dia tadi itu akan menebus kezalimannya. Jika dia tidak ada amal soleh, maka dosa-dosa orang itu akan ditanggung olehnya dan dibebankan kepadanya. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Kita tak sedar lagi ke? Kita tak takut lagi ke hadis ni? Ke sebab hati kita mati? Ke sebab hati kita keras sangat? Kan susah hati kita untuk kita takut pada Allah. Kan ni kita kena ambil perhatian. Jangan main-main tentang hukum kita buat salah kepada manusia yang lain. Jangan main-main. Tapi kalau kita masih tidak mengambil endah, ada slogan, ada kukisah dan sebagainya, okey tak apa. Tak apa, nanti di akhirat kau tahulah. Tahulah langit tinggi rendah dia macam mana. Sebab tu kena insaf. Kena berubah. Dah cukup-cukuplah tu, dah cukup-cukuplah. Cukup-cukuplah untuk kita jatuhkan rumah orang lain. Tak perlulah kita nak baca kisah-kisah kelemahan orang. Tak perlu tinggalkan. Kalau tidak nanti di akhirat kita susah, kita payah kita. Dan kita bimbang kita menjadi seorang yang muflis pahala. Okay, muflis pahala. Jadi tuan-tuan yang Allah rahmati sekalian. Ya Allah rahmati sekalian. Tuan-tuan dan puan-puan yang Allah rahmati sekalian. Selepas kita tahu benda ni kan, so cepat-cepatlah bermula hari ni kita jangan tangguh-tangguhlah. Cuba cari balik, cuba ingat balik. Dengan manusia mana kita ada buat salah. Dengan manusia mana yang kita jatuhkan maruah. Cepat-cepat kita selesaikan. Mana-mana orang kita berhutang tak selesaikan, cepat-cepat kita habiskan hutang. Jangan lari. Kita boleh lari pada orang. Kita boleh tukar telefon, kita boleh tukar alamat, kita boleh tukar wajah, kita boleh tukar rupa, kita boleh tak mengaku. Tak apa. Allah Maha melihat. Bumi yang kita pijak ini nanti akan berkata-kata kepada Allah. Nanti kita akan belajar tajuk hisab. Ni tangan yang kanan, tangan kiri akan berkata-kata dengan Allah. Tak sedar lagi ke? Kaki akan jadi saksi kepada Allah. Mana nak lari? Nak lari ke mana? Nak lari ke mana di hari akhirat? Nak lari di mana? Jadi tuan-tuan, moga-moga dengan pengisahan ini menyedarkan usulnya diri saya yang bercakap ni. Saya pun banyak kelemahan. Saya pun banyak dosa tuan-tuan kepada manusia, kepada Allah Ta'ala, afkah lagi kan. So kita insaflah. Kita berubahlah, sama-sama kita berubah. Yang salah tu salah. Kita betulkan. Kita baiki diri kita. Kita ada waktu lagi untuk kita berubah sebelum kita menjadi seorang yang muflis. Tuan-tuan dan puan-puan yang Allah rahmati sekalian. Bayangkan ketika semua manusia melihat di hari akhirat macam mana Allah hisap kambing, Allah hisap semut-semut dan haiwan yang lain, macam mana pandangan manusia-manusia yang berdosa yang dia tahu, dia sedar. Dia sendiri tahu yang dia ada banyak buat dosa kepada Allah dan kepada manusia. So agak-agak macam mana perasaan dia? Dalam riwayat, kita baca muka surat nombor 96. Apa jadi kepada mereka? Kita baca muka surat nombor 96. Kita tengok. Haiwan-haiwan tadi jadi apa? Selepas Allah dah hisap semua haiwan-haiwan tadi kan? Dia jadi apa? Okey, kita baca. Apa kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu? Sebenarnya ada hadis. Abu Hurairah sebut sebenarnya ada hadis. Abu Hurairah cakap apa? Dia kata sesungguhnya Allah Ta'ala akan kumpulkan seluruh makhluk. Ini muka surat nombor 96. Kita kata muka surat nombor 96. Atas sekali, kata Abu Hurairah,
sesungguhnya Allah Ta'ala akan kumpulkan semua makhluk pada hari kiamat yang terdiri daripada binatang, binatang buas, binatang melata, burung dan semua sekali dia kata wa kullu syai'in. Lepas tu dia kata fayablughu min 'adlillahi yawma idzin ay ya'khudha lil jama'i minal qarna. Dia kata maka Allah pada hari itu akan menunjukkan keadilan dia melakukan qisas antara binatang bertanduk dengan tidak bertanduk. Lepas tu Abu Hurairah dia kata lagi, selepas selesai semua urusan binatang-binatang tadi, maka Allah akan berkata kepada binatang itu. Allah berkata kepada binatang tu, Allah kata apa? Kuni turaba. Allah kata, semua binatang kau jadilah tanah. Maka pada saat itulah orang-orang kafir berkata. Maksud dia apa? Haiwan-haiwan tadi sebenarnya dia tidak lama. Setelah Allah Ta'ala kumpulkan mereka, Allah Ta'ala ambil tindakan. Walaupun kita dah masuk tajuk hisab sedikit, tapi kita cerita pasal haiwan tadi kan, Allah dah ambil tindakan kepada semua haiwan-haiwan tadi. Maka last kali kata Abu Hurairah, Allah Ta'ala akan perintahkan kepada mereka, jadilah tanah. Akhirnya mereka menjadi, haiwan tadi semua jadi tanah. Semut jadi tanah, kambing tadi jadi tanah, mereka akan menjadi tanah. Yang tinggal siapa? Yang tinggal lagi makhluk yang lain lah. So apabila orang-orang kafir, dia tengok semua haiwan-haiwan dah menjadi tanah, kan dah selesai dah, maka timbullah cita-cita di kalangan orang kafir yang perkataan ini sebenarnya kita dah jumpa dah di dalam Al-Quran. Dalam surah An-Naba ayat nombor 40, surah nombor 78. Ni ayat yang last sekali surah Naba. Surah Naba ni surah yang ammai tasa'alun. Maka pada ayat yang hujung tu Allah kata apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa yaqulul kafir. Allah kata wa yaqulul kafir ya laitani kuntu turaba. Maka orang kafir kata apa? Dia kata apa? Berkatalah orang kafir, alangkah baiknya kalau aku dulu adalah tanah. Kita kena tambah sikit depan terjemahan tu, saya tertinggal perkataan dan berkatalah orang kafir. Dan berkatalah orang kafir, dia kata apa? Alangkah bagusnya kalau kita jadi tanah. Kenapa dia kata bagus jadi tanah? Sebab kalau dia jadi tanah, dia lepaslah daripada segala siksaan api neraka. Sebab dia jadi tanah lah. Dia dah habis dah. Jadi mereka sangat beringin, bercita-cita, tapi harapan yang palsu yang mereka kata alangkah bagusnya kalau kita menjadi tanah. Sebab dia tengok haiwan-haiwan tadi selepas dia Allah Ta'ala timbal balas, kan tengok timbal balas, tiba-tiba Allah perintahkan menjadi tanah dan mereka bercita-cita mereka untuk menjadi tanah. Okey, selesai dah cerita tentang haiwan-haiwan tadi. Maka kita dah maksudnya kita tak ulas lagi pasal haiwan-haiwan tadi, maka kita nak fokus terus kepada apakah yang berlaku lagi kepada manusia ketika berada di padang mahsyar. Kita terus pergi kepada muka surat nombor kita pergi kepada muka surat nombor 109. Terus muka surat nombor 109, kita buka nota muka surat nombor 109. Okey, kita pergi kepada muka surat nombor 109. Kita tengok apa yang berlaku kepada manusia yang sedang berhimpun berapat-rapat tadi tu. Macam mana mereka menghadapi cahaya matahari yang sangat panas. Ni kita pergi kepada situasi dah. Ini memang tahap klimaks sangat. Ini memang tahap yang sangat kritikal. Ketika berada di padang mahsyar ni sangat ni di antara saat-saat yang kritikal. Kritikal kenapa? Kerana berada di bawah cahaya matahari yang sangat dekat. Ini semua orang akan lalui dia. Semua orang akan lalui dia. Cuma ada yang terselamat, ada yang tak selamat. Tak selamat tu maksudnya ada orang lindung, ada yang Allah tak lindung. Nanti kita akan baca hadis dia. Tapi kita ambil yang umum dulu. Okey, ni di antara saat yang sangat kritikal. Sebab yang kata kritikal ni adalah Nabi SAW. Kita tengok Nabi kata apa. Nabi SAW bersabda kepada kita, kita tengok terus terjemahan muka surat nombor 110 lah. Daripada Miqdad. Tengok atas sekali tu. Penting tengok baca hadis ni, hadis riwayat Muslim. Sabda Nabi SAW, pada hari kiamat, matahari akan dekat dengan manusia hinggalah matahari itu dia hampir dengan manusia hanya sekadar 1 mil. Disebut dengan sekadar 1 mil.
Okey, Nabi sebut dalam hadis tu benar. Hadis tu Nabi kata kamiqdari mailin, hanya sekadar 1 mil. Okey, 1 mil. Maka jadilah manusia dalam peluh mengikut kadar amalan masing-masing. Maknanya hadis ni dia memberikan kita jawapan macam mana keadaan manusia berada di bawah matahari yang panas tu hanya beberapa mil, macam mana manusia menghadapi dia, kepanasan yang mereka menghadapi dia bergantung kepada amal masing-masing. Dia bergantung kepada amalnya masing-masing. Okey, maka Nabi perincikan. Nabi kata ada di antara mereka peluhnya sampai kepada kedua buku lalinya. Dia dah peluh dah. Terik dah. Dia rasa panas sangat ni, sampai peluh sampai kepada 2 buku lalinya. Ada di antara mereka sampai kepada lututnya. Peluh dia turun dah, turun, dah sampai naik ke lututnya. Ada di antara mereka peluhnya sudah sampai kepada pinggangnya. Masya Allah, yang ni lagi dahsyat ni. Maksudnya kalau kita baca hadis ni, maksudnya dia ikut amal. Kalau amalnya lagi banyak, peluhnya lagi makin turun. Maksudnya kalau peluhnya lagi tinggi, maknanya amalnya lagi makin kurang. Tadi kata Nabi, mula-mula kata Nabi adalah, Nabi sebut perincian ikut amal kan. Ada yang peluh sampai ke 2 buku lali dia saja. Ada yang peluh dia sudah sampai turun, dia sampai kepada lututnya. Dan ada di antara mereka sudah sampai kepada pinggangnya. Dan Nabi kata ada di antara mereka peluh telah membelit tengkuknya. Dan Nabi mengisyaratkan dengan tangan kepada mulutnya. Maksudnya Nabi nak sebut bahawa ada orang peluh dia punya ni, jatuh ni. Peluh dia tu, keringat dia turun, bercucuran. Kata Nabi ada yang sudah sampai, dah naik kepada tengkuk dia, dah sampai ke mulut. Nabi tunjuk, dah sampai ke mulut. Maknanya, cuba kita fikir logik dia. Kan, kalau kita banjir kan, mana ada orang yang banjir sikit, banjir banyak kan, sepatutnya semua kena sama kan. Tapi di akhirat tak. Di sini nanti kita akan nampak dengan kedua biji mata kita bahawa amal inilah yang akan tolong kita. Amal inilah yang akan tolong kita ketika mana kita berada di hari akhirat nanti. Sebab Nabi cakap terus teranglah. Manusia itu berada dalam peluh ikut kadar amalnya masing-masing. Ikut amalnya masing-masing. Maka kalau amalnya banyak, peluh itu makin turun, makin kurang dan makin kurang. Dan ada orang peluhnya tak. Allah Ta'ala lindung kepanasan. Siapa dia? Sekejap lagi kita akan belajar. Tapi kalau kita baca hadis ni, dia punya peluh dia turun mengikut amalnya yang berbeza. Kita baca satu hadis lagi Nabi SAW bersabda. Nabi kata apa? Nabi kata yaqumun nasu li rabbil alamin. Dikala manusia berdiri menunggu panggilan Tuhan semesta alam. Sekejap lagi tuan-tuan dan puan kita akan belajar. Kita tunggu berdiri ni rapat-rapat, matahari terik atas kepala ni, berapa lama kita nak tunggu dan kita dipanggil oleh Allah. Bila Allah nak panggil kita untuk kita dihisap. Kita akan belajar sekejap lagi. Tapi kita ambil hadis umum. Nabi kata hadis ini menunjukkan bahawa nanti kita berdiri, berada di dalam saf, dalam keadaan berdiri, matahari terik atas kepala. Maka Nabi kata dikala manusia berdiri menunggu panggilan Tuhan semesta alam, Nabi kata apa berlaku? Hatta yaghiba ahaduhum fi rash'ihi ila ansafi udhunaihi. Ada salah seorang di antara mereka yang terbenam dalam keringatnya sehingga sampai kepada kedua telinganya. Maknanya kata Nabi, dia dah jadi macam lemas dah. Peluh dia naik dah sampai kepada telinga dia dah. Tapi dia mati tak? Taklah. Jawapan dia pasti tak mati. Tapi bayangkan tuan-tuan. Cuba kita tengok orang lemas. Cuba kalau kita masuk dalam air, bayangkan kalau kita duduk di dalam air yang sudah sampai tutup telinga kita, dah tutup hidung kita semua, macam mana kita rasa? Rasanya kita tak mampu dah nak tunggu lama-lama. Lepas tu kita akan naik atas balik, naik balik, cungap sampai terlelah kita. Kan? Bayangkan kalau dia menunggu lama di akhirat, dalam peluh dia telah sampai kepada kedua telinganya, tapi dia tak mati. Dia takkan matilah. Tapi siksanya duduk di hari akhirat sebegitu. Dan kalau kita baca hadis yang lain, hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadis yang lain kata Nabi SAW, ya'raqun nasu yawmal qiyamati hatta yadhhaba araquhum fil ardi 70 dhira'an.
Manusia akan berpeluh pada hari kiamat sehingga peluh mereka mengalir ke bumi. Dia turun ke bumi, mengalir sejauh 70 hasta. Siapa sini kalau dia berlari, berjoging kan, dia lari lagi, dia exercise lain, peluh turunkan sampai basah baju dia. Okey, ada tak peluh tu sampai ke bumi 70 hasta? Dan Nabi kata ada yang sampai wayul jimuhum hatta yablugha adhanahum, sehingga kan sampai ke pada telinganya, riwayat Bukhari dan Muslim. Allahu Akbar. Kalau kita tengok cerita ni, subhanallah. Hebatnya hari akhirat tu tuan-puan. Dekat sini kita tahu kan penting tak amal? Penting tak amal soleh? Pentingnya taubat kepada Allah? Penting kan? Nanti di akhirat kita akan tahulah langit tinggi dan rendah. Ya, kita tahu dekat sini amal lah yang akan boleh tolong kita. Amal kebaikan, amal yang soleh lah yang akan boleh tolong kita. Siapa nak elak daripada dia berpeluh dengan banyak, amal lah. Siapa nak elak dia daripada dia langsung tidak terkena panahan, pun ada amalnya. Jadi kalau kita diberi pilihan, nak berpeluh ke tak nak berpeluh, maka tentulah kita berpilih untuk tidak mahu terkena cahaya matahari. Ada tak peluang? Ada. Mari kita pilih peluang yang kedua ini. Kita masuk kepada tajuk golongan yang Allah akan lindung dia daripada kepanasan matahari. Semoga saya, tuan-tuan dan puan, termasuk golongan-golongan ini. Okay, kita tengok tentang golongan ni. Sekejap tuan-puan Kita tengok golongan ini, kita baca dulu hadis dia. Okey, rupa-rupanya ada manusia yang Allah lindung dia daripada kepanasan matahari itu. Siapa dia? Kita baca hadis dia. Okey. Hadis ini adalah hadis riwayat Al-Bukhari dan juga riwayat Muslim. Okey, hadis ni sebenarnya hadis ni popular sebenarnya. Hadis ni masyhur, cuma wallahu taala alam, adakah kita pernah baca hadis ni ataupun tidak, wallahu taala alam. Tapi hadis ni ada dalam Riyadhus Salihin. Hadis ni hadis yang menakut-nakutkan kita. Maka hadis ni Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kepada kita tentang ada 7 golongan. Ada 7 golongan tu dekat nota kaki saya telah tulis. Maksud dia apa? 7 golongan ni ingat ya, dekat nota kaki nombor 134 tu, 7 golongan ni bukan bermakna Nabi hanya menhadkan 7. Tapi Nabi menunjukkan kita di antara banyak-banyak amal yang boleh lindung kita daripada hari kiamat, Nabi sebut 7. Tapi bukan Nabi membatasi 7. Tapi yang Nabi sebut contoh ni 7. Nak tahu selain pada 7, sekejap lagi saya akan sebutkan. Sekejap lagi saya akan sebutkan di antara amal-amal lain yang tak termasuk di dalam 7 ni. Okey, Nabi kata ada 7 golongan manusia yang Allah naungi. Yang Allah naungi ni maknanya Allah naungi daripada kepanasan cahaya matahari yang berapa mil tadi. Nabi kata ada 7 golongan yang Allah akan naungi, di bawah naungannya pada hari tidak ada naungan kecuali naungannya. Okey. Yang Allah naungi tulis. Yang Allah naungi ni maksudnya adalah Allah naungi daripada cahaya matahari. Itu maksud dia. Di bawah naungannya, di bawah naungannya tu kita kena tulis pentafsiran hadis tu apa. Di bawah naungannya para ulama hadis mereka berbeza pendapat. Mereka berbeza pendapat di dalam mencari jawapan. Mereka nak interpret hadis tu, ingat macam ni ya. Yang Allah naungi maksud dia naungi daripada kepanasan matahari. Itu kita sudah maklum dah. Kepanasan matahari itu betul. Sebab matahari berapa mil. Itu maksud dia. Tapi apa makna di bawah naungannya? Maksudnya macam mana Allah nak naungi 7 golongan ni? Allah nak menaungi dengan apa? Ini para ulama bahas. Di bawah naungannya itu maksudnya di bawah naungan apa? Kita pasti dia adalah naungan Allah. Memang Allah yang akan menaungi. Tapi dengan apa? Okey, para ulama hadis mereka berbeza pandangan di dalam mencari pengertian di bawah naungan Allah tu. Maksudnya Allah akan menaungi orang daripada cahaya panas matahari tu, naung dengan apa? Okey, pertama kata, pendapat pertama mengatakan, kita kena tulis, kita kena catat. Pertama mengatakan yang Allah akan naungi ni adalah Allah akan menaungi 7 golongan ini dengan arasnya.
Dengan arasnya. Ini pendapat pertama. Dengan aras kita fahamkan Allah Ta'ala memiliki aras yang agung. Cuma kita tak tahu bentuk dia, bagaimana kita tak tahu. Allah tak beritahu. Cuma Allah beritahu Allah memiliki aras. Okey. Maknanya yang Allah naungkan tu daripada cahaya matahari apa? Dengan arasnya. Ini adalah pendapat yang pertama. Pendapat pertama. Okay, yang ini bukan daripada saya. Ini adalah pendapat di kalangan para ulama hadis. Kita boleh baca fatwa-fatwa, kita boleh baca ulama hadis, dia akan ulas macam mana. Pendapat pertama kata adalah di bawah naungan arasy Allah. Okey, kat sini. Pendapat yang kedua mengatakan, dia kata tak boleh kata di bawah arasy Allah. Maknanya mereka kata bukan arasy Allah yang melindungi, dia kata. Dia kata bukan arasy Allah yang melindungi. Tetapi dia kata sesuatu perkara lain. Sesuatu makhluk lain yang Allah ciptakan untuk lindung 7 golongan tadi daripada cahaya matahari. Kita faham tak? Dia ada dua pendapat. Pendapat pertama kata, ni pendapat kebanyakan ulama hadis kata, arasy Allah itulah yang besar itulah yang telah menaungi 7 kumpulan manusia ni. Ada yang kata tak, bukan arasy Allah, dia kata, tetapi adalah sesuatu makhluk yang lain yang Allah ciptakan ikut kehendak dia, nak lindung dia dari apa. Kita tak tahu. Ayat itu tak tahu. Para ulama menyebut dua pendapat tadi. Jadi dia ada dua pendapat. Pendapat pertama ni dia kuat juga. Sebab apa kuat? Sebab ada hadis lain. Ada hadis lain yang menyokong pendapat pertama. Pendapat pertama kata, ada hadis yang kata macam tu. Kita tulis riwayat dia supaya kita tak ambil pendapat, supaya kita ada, apabila sebut pendapat ni, dia ada dia punya sokongan dia. Okey, ada hadis. Banyak hadis. Salah satu hadisnya riwayat Ahmad. Riwayat Ahmad, riwayat Ahmad, nombor hadis tu 16707. Jadi kalau ada yang argue maklumat ni, kita sebut dah. Riwayat hadis Musnad Ahmad 16706, nombor hadis dia. Nombor hadis tu tulis je. Nombor hadis riwayat Ahmad 16706. Orang belajar hadis dia akan tahulah macam mana nak cari nombor hadis yang disusun oleh Imam Ahmad tu dalam Musnad Ahmad. Okey, kategori hadis dia adalah hadis sahih. Hadis ni adalah hadis sahih. Daripada Al-Irbad bin Sariyah. Itu kita faham. Dalam hadis riwayat Ahmad ni, hadis tu sebut tau. Hadis tu Nabi sebut macam ni. Nabi kata Allahu Azza wa Jalla telah berfirman. Allah Ta'ala nanti dia berfirman di hari akhirat. Allah kata apa? Allah Ta'ala berkata, Allah Ta'ala mengatakan, Allah Ta'ala panggil kepada orang-orang dekat dunia, dia saling kasih sayang kerana Allah. Allah panggil Al-mutahabbuna bi jalali fi zilli arshi. Allah kata, manusia-manusia yang berkasih sayang kerana membesarkan aku, kata Allah, dia akan berada di bawah arasku pada hari tiada naungan melainkan naunganku. Itu adalah dalil bagi pendapat pertama yang mengatakan yang Allah akan lindung daripada panas matahari itu adalah dengan arasnya. Sebab ada hadis sebut macam tu. Okay, jadi dia ada dua pendapat di dalam bab ni. Tapi kebanyakan, kata Syekh Saleh Al-Munajjid dalam fatwa Islam QA, dia kata kebanyakan para ulama hadis memilih pendapat yang pertama ni. Pendapat pertama kata yang Allah akan naungkan, Allah naungi adalah dengan arasnya. Wallahu taala alam. Maka kita yang pasti macam nilah. Yang pastinya hadis ni sebut ada golongan yang tak panas, yang tak dikenakan, yang mereka ni tidak ditimpa kepanasan cahaya matahari. Itu yang paling penting. Dengan apa tu, kita serahlah pada Allah Subhanahu Wa Taala, kita tak tahu apa. Tapi Nabi tak akan berdusta, Nabi akan kata benda-benda yang benar. Okey, apa dia? Okey, nombor satu, Nabi mengatakan di antara 7 tu Nabi susun dulu. Nabi kata yang pertama adalah pemimpin yang adil, imamun adil. Pemerintah yang adil. Rupa-rupanya, orang yang ada jawatan, yang ada kuasa, yang ada rakyat di bawah dia, mereka berpeluang untuk mendapat pelindungan daripada kepanasan cahaya matahari. Tapi dengan syarat apa? Dengan syarat dia kena adil. Dia kena adil. Yang kedua,
Kita tak ulah hadis di panjang lebar, cuma kita sebut saja supaya kita ada rasa nak jadi seperti kumpulan ini. Yang kedua siapa? Yang kedua adalah seorang pemuda, iaitu orang yang masih berusia muda, yang dia aktif beribadah kepada Tuhannya. Maksudnya orang muda kan, orang biasa kan, kita faham orang muda ni biasanya dia nak gembira-gembira kan. Kan biasanya orang kan, kita tahu kan, ada orang dia buat ibadat, dia tunggu dia dah tua. Dia dah naik berumur sikit, barulah dia nak dekat dengan masjid dan sebagainya. Tapi ada orang muda, dia dah dari muda lagi, dia dah mula dah beribadat pada Allah tu. Orang ni Allah bagi kelebihan. Yang ketiga adalah seorang lelaki yang jiwanya terikat kepada masjid. Dia suka nak pergi masjid untuk dia buat ibadat. Ini yang ketiga. Yang keempat adalah dua orang yang saling mencintai. Dia berkumpul, dia berpisah kerana Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ni Nabi menyebutkan dua lelaki, tapi dua perempuan pun boleh dapat juga, boleh masuk juga. Maksudnya kalau kita, contohkan kita berkawan dengan kawan kita, dia jadi BFF kita, best friend forever. Kan, kawan kita dalam media sosial ke, kawan kita masa sekolah ke, kawan kita sama-sama tempat kita mengaji ke, sama-sama dalam NGO ke, sama-sama kita baik dengan dia, tapi niat kita kerana Allah. Kita rapat dengan dia adalah kerana Allah. Kita masing-masing nak dekatkan diri dengan Allah. Orang yang macam ni, dia berpeluang Allah Ta'ala akan lindung nanti daripada kepanasan matahari. Yang kelima adalah seorang lelaki yang dia dipujuk rayu oleh seorang wanita yang memiliki kedudukan dan kecantikan, lalu lelaki tu kata kepada wanita itu, aku tak boleh buat benda-benda tak elok ni, aku takut kepada Allah. Ini nombor 5. Sebab apa lelaki ni dapat kelebihan? Sebab biasanya lelaki lah yang akan menggoda perempuan. Bukan perempuan menggoda lelaki, tapi zaman sekarang dan zaman Nabi Yusuf pun telah berlaku. Jadi kalau lelaki ni dia tahu perempuan tu ada kedudukan, perempuan tu ada kecantikan, tapi dia kata, tak boleh ni, aku takut kepada Allah. Dia dapat peluang Allah lindung dia di akhirat. Yang keenam, orang yang bersedekah secara diam-diam. Maksudnya dia bukan ada timbul perasaan riak. Bukan nak menunjuk-nunjuk, dia adalah seorang yang pemurah. Sehingga Nabi kata apa? Cara dia diam ni, kata Nabi, seolah-olah tangan kiri dia tak tahu apa yang didermakan oleh tangan kanan dia. Maksudnya kalau tangan kanan dia masuk dalam tabung, tangan kanan dia klik nombor online bank ke kan, seolah-olahnya kalau kanan yang pergi sedekah, kiri tak tahu pun tangan kanan tu buat apa. Nak menunjukkan bahawa orang ni diam-diam je, dia ikhlas je pada Allah. Bukanlah makna hadis ni menafikan boleh buat terang-terang, tak, itu tidak menafikan boleh nak sedekah secara terbuka tu boleh, tetapi hadis ni menunjukkan orang yang buat diam-diam ni maksudnya orang yang ikhlas, dia tak nak orang lain tahu. Dia buat cara ikhlas, dia akan dapat juga Allah lindung nanti di akhirat. Dan yang ketujuh, siapa dia? Orang yang dia ingat pada Allah dalam keadaan dia bersendirian, lalu dia menitiskan air mata. Kan, kadang-kadang orang menangis ni nak tunjuk-tunjuk pada orang, depan orang dia menangis, nak tunjuk-tunjuk dia soleh, dia baik. Tapi tak, ada manusia, dia duduk sorang-sorang dekat rumah dia ke, dia duduk tempat atas sejadah dia ke, duduk dalam bilik dia baca Quran, tak kisahlah dia buat zikir pada Allah, dia menangis, dia mengenang dosa-dosa dia dah buat, apa nangis dia kepada Allah. Dia menangis, tengok selama ni dia jadi seorang hamba yang kedekut ke, dia menangis lah. Dia mengisafi diri dia, dia menangis. Apabila dia teringatkan Allah Subhanahu Wa Taala, orang ni pun Allah Taala akan lindung dia daripada kepanasan matahari. Tuan-tuan dan puan, adakah mereka ini saja? Ingat tak tadi kita kata dalam hadis ni Nabi sebut 7, tapi bukan semata-mata 7. Tak. Sebenarnya ada lebih lagi. Sebab tu dekat dalam nota kaki tu, dalam nota kaki nombor 134 tu, kata tengok kat bawah ni kan, tengok tak? Yang kat bawah tu, tidak terbatas hanya kepada 7 golongan saja. Sebenarnya ada lebih lagi, bukan 7. Okey, saya sebutlah di antara dia. Saya sebut di antaranya ya. Okey. Dalam hadis yang sahih, Nabi sebut di antaranya siapa tak? Di antaranya siapa? Di antara lain
dia ada kaitan dengan nombor 6. Dia ada kaitan juga dengan nombor 6 orang sedekah. Okey, hadirin macam ni. Beruntunglah orang yang banyak bersedekah ya, beruntung sangat. Dapatlah berita gembira ni. Nabi SAW bersabda, Nabi kata apa? Nabi kata, kullum bri'in fi dhillin sadaqatihi hatta yusala bainan nasi. Nabi kata, setiap orang berada di bawah naungan sedekahnya sehingga diputuskan perkara di antara manusia. Maksudnya, sedekah yang dia buat tu nanti dekat dunia, dia akan berada di bawah sedekahnya itu. Maksudnya sedekahnya itulah yang akan melindungi dia daripada kepanasan cahaya matahari sampailah habis semua proses penghisapan. Dalam hadis lain, hadis kita baca ni sebenarnya adalah hadis yang sahih, hadis riwayat Ahmad. Dalam hadis lain Nabi kata macam ni. Sabda Nabi SAW, inna dhillal mu'mini yawmal qiyamah sadaqatuhu. Sesungguhnya naungan seorang mukmin pada hari kiamat ialah sedekahnya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Itu di antaranya yang boleh kita belajar. Dan ada hadis lain yang Allah akan lindung daripada kepanasan matahari. Siapa lagi tahu? Adalah orang yang suka membantu orang lain di dalam kesusahan, kepayahan. Itu di antara kelebihan lain yang Allah akan lindung nanti di hari akhirat. Maka cukuplah di antara beberapa maklumat tersebut, rupa-rupanya kepanasan matahari yang dekat beberapa mil tadi hanya akan dilalui oleh sebahagian manusia. Ada sebahagian manusia Allah lindung daripada kepanasan matahari itu. Ada sebahagian manusia dia kena, dia merasai kepanasan matahari. Tetapi yang merasa kepanasan matahari itu pun dia mengikut ada beza-bezanya. Seperti mana hadis-hadis yang telah kita sebutkan. Di sini pun kita dah nampak dah. Kan pentingnya amal. Amal itulah yang membezakan kita dengan orang lain. Tuan-tuan dan perempuan, kita ada waktu lagi. Mari kita masuk kepada topik. Berapa lama kita nak berdiri kat padang mahsyar? Dengan keperitan, bayangkan ya, berapa lama kita nak duduk berdiri, nak menunggu untuk kita dihisap. Bila nak tunggu kita dihisap, berapa lama kita nak berdiri kat situ, duduk berapat-rapat dengan orang yang lain? Berapa lama? Berapa lama? Bayangkan kalau orang pergi buat ibadat haji, berhimpit-himpit pun kita rasa nak cepat-cepatlah, habislah duduk wukuf di Arafah tu kan. Contoh kan, kita sendiri kan duduk bersesap pun kita rasa sempit kan. Macam kita lah, kita duduk dalam naik train ke, naik ART, naik apa, sempit-sempit kita dah tak selesa lah. Kita rasa, ya Allah, bila nak sampai ni kan. Kita tak nak bersempit-sempit. Tapi bayangkan di akhirat kita tak boleh pergi ke mana-mana dah. Terpaksa kita berhimpit dan sebagainya. So berapa lama nak tunggu? Dalam matahari dekat dengan kepala. Okey, berapa lama nak tunggu? Mari kita baca ayat Quran dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, perhatikan baik-baik kerana maklumat ini perlu dicakna dengan betul. Kerana ada berlaku pertembungan ayat. Dan kita akan baca sekejap. Okey, kita masuk pada tajuk ni. Baik, tuan-tuan dan puan-puan. Kalau kita buka dalam surah Al-Mutaffifin, tengok surah Al-Mutaffifin ayat 4 hingga ayat 6 pada muka surat nombor 111. Tengok nota muka surat 111. Okey, kalau kita baca surah Al-Mutaffifin ayat 4 hingga 6 ni, kita pasti dah bahawa kita nanti di hari akhirat kita akan berdiri. Kita tengok pada ayat yang hujung tu, ayat 6 tu kan. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Hari di mana manusia berdiri untuk menghadap Allah. Sebab tu, hari manusia berdiri itulah namanya kiamat. Jadi kawan tanya, apa makna kiamat? Kawan kata hari kiamat, hari kiamat, hari kiamat. Hari kiamat tu makna dia adalah hari kita akan berdiri untuk menghadap Allah. Itulah namanya kiamat. Kenapa nama kiamat? Sebab kiamat merujuk kepada qiyam, merujuk kepada berdiri. Maknanya hari kiamat itu adalah hari kita akan berdiri menunggu untuk dihisap oleh Allah. Dekat situ.
Nak menunggu berapa lama? Maka Al-Quran menceritakan kepada kita, kita akan rasa nanti di hari akhirat berdiri di berapa lama, maka kita kena tengoklah ayat Quran kata apa. Lepas tu kita akan baca hadis Nabi SAW kata apa. Baik, ayat pertama. Okay, ayat pertama adalah surah Al-Hajj, ayat 47. Kita tertulis catat ya. Dia ada 3 ayat sebenarnya. Dia ada 3 ayat di dalam Quran yang Allah menyebut tentang berapa lama kita perlu berada di padang mahsyar tu. Kita akan rasa duduk di padang mahsyar tu berapa lama? Ada 3 ayat. Ayat pertama surah Al-Hajj ayat 47. Ini ayat pertama. Tadi dulu ayat pertama surah Al-Hajj ayat nombor 47. Okey. Ayat kedua, ayat kedua muka surat 112, muka surat 112 adalah surah Sajadah surah 32 ayat 5. Okey, ni ayat kedua. Tulis dulu. Surah Sajadah ayat nombor 5, surah ke-32 surah Sajadah. Okey. Ayat yang ketiga. Okey, ayat yang ketiga muka surat 112, okey, surah Al-Ma'arij surah Al-Ma'arij ada dalam nota muka surat 112 bawah sekali tu ayat nombor 4. Kita nak baca ayat nombor 4 lah, dia punya dalil dia. Surah Al-Ma'arij ayat nombor 4. Okey. 3 ayat ni, Al-Ma'arij ayat nombor 4, As-Sajadah ayat nombor 5 dan surah Al-Hajj ayat nombor 47, kita akan dapat jawapan dia. Ya Allah bagi tahu pada kita macam mana kita rasakan berada di hari akhirat tu, berada di padang mahsyar tu, kita rasa macam berapa lama. Okey. 2 ayat pertama iaitu surah Al-Hajj ayat 47 dengan surah As-Sajadah ayat nombor 5, kita akan dapat jawapan. Allah kata, kalau kita baca ayat tu, wa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. Kalau kita baca surah Al-Hajj, Allah bagi tahu kita bahawa hari itu menyamai 1000 tahun dari hari yang kamu bilang. Maksudnya satu hari di hari kiamat tu kita akan rasa dia seperti 1000 tahun. Bayangkan, satu hari kita akan rasa seperti 1000 tahun. Sebenarnya dia hanya satu hari, tapi dirasai kita kira-kira ia seperti 1000 tahun berada di sana. Okey, itu adalah surah apa? Al-Hajj. Baca surah Sajadah pula, kita akan jumpa maklumat yang sama. Maklumat yang sama Allah bagi tahu, kana miqdaruhu alf sanatin mimma ta'udun. Kita baca surah Sajadah ayat 5, Allah bagi tahu satu hari yang kadarnya adalah 1000 tahun mengikut perhitunganmu. Maknanya surah Sajadah pun sebut yang 1000 tahun tu, kita satu hari di hari akhirat kita rasakan dengan kiraannya seperti 1000 tahun. Okey, maksudnya yang kata 1000 tahun 2 ayat. 2 surah. Surah Al-Hajj dengan surah As-Sajadah. Okey, kita faham tu dulu. Tiba-tiba ketika kita baca surah Al-Ma'arij ayat nombor 4, Allah cerita lain pula. Allah bagi tahu pada kita, ta'rujul malaikatu. Ayat nombor 4. Ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sanah. Jadi kalau kita baca ayat nombor 4 tu, Allah kata apa? Allah kata yang dilalui oleh malaikat-malaikat dan Jibril kepada pusat pemerintahannya pada satu masa yang kadar tempohnya 50,000 tahun. Maksudnya kalau kita baca surah Al-Ma'arij, okey, hati-hati supaya kita tak keliru, okey, perlahan-lahan. Maksudnya macam ni. Surah Al-Ma'arij, Allah bagi tahu kepada kita suatu hari di hari akhirat ni
Dia macam 50,000 tahun. Okey, jadi kita dah dapati 3 surah ni dia ada berlaku kontradik. Dia berlaku pertembungan maklumat, pertentangan maklumat. 2 surah tadi kata 1000 tahun. Satu hari macam 1000 tahun. Surah Al-Ma'arij pula kata satu hari macam 50,000 tahun. So macam mana ni? Macam mana nak faham? Okey. Kalau kita belajar ayat Quran, tidak ada mana-mana ayat yang dia akan berlawanan fakta. Tak ada. Dia mesti ada solusinya. Maksudnya, mesti ada sesuatu yang berbeza. Walaupun ayat ni nampak macam bertembung, satu kata dua surah kata 1000 tahun, satu surah lagi kata macam 50,000 tahun. So macam mana ni kontradik? Satu kata 1000 tahun, satu kata 50,000 tahun. Maka para ulama mereka mencari solusinya. Okey, solusinya macam ni. Okey, tuan-tuan dan puan-puan ya. Solusinya, okey. Solusinya adalah solusi maksudnya hujah dia macam mana? Okey. Dia ni agak tuan-tuan kena catatlah, kena ambil perhatian sikit bab ni. Okey. Dia ada dua sudut pentafsiran ayat-ayat tadi. Sudut pertama, pandangan pertama kata, okey, ni pandangan pertama. Pandangan pertama kata, saya kena ambil pandangan kedua teruslah. Nanti dia pening pula ambil banyak pandangan ni. Okeylah, kita ambil pandangan kedua terus. Pandangan kedua ni paling mudah kita nak faham. Okey, pandangan kedua kata, ya, tiga surah tadi memang berlaku di hari akhir, memang berlaku di hari kiamat. Memang berlaku hari kiamat lah. Maksudnya 1000 tahun tu memang ada nanti di hari akhirat, ada orang rasa macam 1000 tahun satu hari tu. Memang betul ada orang pula lain rasa macam 50,000 tahun. Kita ambil pendapat tu. Maksudnya memang ayat ni tiga-tiga cerita pasal hari kiamat. Di hari kiamat nanti. Cuma berbeza perasaan, berbeza rasa lama tu. Okey. Kenapa boleh beza? Kenapa boleh berbeza begitu? Okey, kita tengok ulasan para ulama tafsir. Jom kita tengok apa kata dalam tafsir Al-Jalalain. Okey, tengok muka surat nombor 112. Okey, ingat ya? Okey, dalam surat ni kita pilih pendapat apa? Kita memilih pendapat ketiga-tiga surah tadi memang berkaitan tentang hari kiamat. Maksudnya memang ayat tu dia cerita tentang hari kiamat nanti. Ada yang rasa macam 1000 tahun, ada yang rasa macam 50,000 tahun. Kita ambil pendapat tu. Tapi macam mana nak bezakan 1000 dengan 50,000 tahun tu? Kita baca tafsiran para ulama. Okay, tengok dalam tafsir Al-Jalalain dalam tafsir Al-Jalalain mengatakan, dalam tafsir Al-Jalalain menyebutkan bahawa mengatakan begini, ulasannya begini. Dalam surah Al-Ma'arij yang kita baca ayat nombor 4 tadi tu, disebutkan 50,000 tahun hari kiamat. Tadi kita dah sebut ayat tadi. Dia kata yang rasa 50,000 tahun hari kiamat tu, dia kata kerana huru hara yang luar biasa dahsyatnya bagi orang kafir. Maksudnya kata Imam Muslim, kata tafsir Al-Jalalain, dalam tafsir Al-Jalalain menyebutkan bahawa yang akan rasa lama sangat. Satu hari tu macam 50,000 tahun tu, kata dalam tafsir Al-Jalalain, ia sebenarnya dirasai oleh orang-orang kafir. Dia kata. Maksudnya orang kafir sebenarnya yang merasai macam payahnya hari kiamat ni. Seolah-olah satu hari tu macam 50,000 tahun. Kita baca pula tafsiran yang kedua, sama juga daripada tafsir Jalalain, tapi muka surat nombor 113. Tengok. Saya baca, patut kita akan ambil balik yang tafsir mula-mula tadi. Dalam tafsir Jalalain sekali lagi disebutkan, dia kata yang ini yang saya nak tunjuk ni, yang kita nak baca ni, ini adalah
Okey, ini adalah tafsiran dalam tafsir Jalalain kata yang kata 50,000 tahun tu adalah orang kafir. Okey, sekali lagi. Dalam tafsir Jalalain mengatakan, dia kata kadar ini, kadar dalam tafsir dalam surah Al-Ma'arij tadi yang 50,000 tahun tadi, dia kata adalah bagi orang kafir, dia kata. Maknanya orang kafir akan rasa 50,000 tahun tu, dia kata. Dia kata kerana mereka banyak mengalami kesulitan, dia kata. Sedangkan orang mukmin tak. Orang mukmin ni dia takkan rasa macam 50,000 tahun tu, dia kata. Kenapa? Dia kata kalau orang mukmin pula, dia akan rasa ringan je hari itu. Ringan yang dia rasa tu seperti solat wajib yang dia kerjakan sebagaimana yang terdapat di dalam hadis. Okey, maksudnya begini. Kalau kita ikut tafsiran Jalalain kata, yang merasa macam 50,000 tahun tu dialami oleh orang-orang kafir. Kenapa orang kafir rasa macam tu? Sebab mereka sedang berada di dalam keadaan yang sangat susah. Jadi mereka merasakan satu hari tu rasa macam 50,000 tahun. Macam tu. Tapi kalau orang beriman, mereka tak rasalah lama macam tu. Tapi mereka merasakan lamanya tu berbeza. Lamanya itu dalam tafsir Jalalain kata, ada hadis kata dia rasa macam tunggu lama tu macam menunggu satu solat kepada satu solat yang lain. Okey. Kita baca hadis yang dikatakan oleh tafsir Jalalain ni. Ada. Okey, kita tengok. Kita tengok. Sebelum kita baca hadis spesifik, kita baca hadis yang bawah tu. Jumpa tak muka surat nombor 113 bawah tu. Bawah tu ya. Jadi kita kena faham hadis ni supaya kita tak terkeliru. Kejap kata 1,000, sekejap kata 50,000. Okey, kita dah dapat jawapan. Rupa-rupanya yang 50,000 tahun surah Al-Ma'arij tadi tu tidak dialami, dirasai oleh orang beriman. Yang merasai itu adalah orang kafir. Kenapa dia rasa lama? Sebab mereka berada dalam penuh dosa, mereka banyak buat salah, mereka telah kafir, mereka berada dalam susah payah, sebab tu mereka merasakan lama. Okay, kita baca beberapa hadis. Hadis Nabi SAW, Nabi pernah sebut macam ni. Nabi ditanya kepada baginda. Nabi pernah ditanya, Ya Rasulullah. Okay, hadis muka surat nombor 113 bawah sekali. Ya Rasulullah, hari kiamat yang kadarnya 50,000 tahun tu lamanya. Okey, maksudnya para sahabat tanya kepada Rasulullah, Ya Rasulullah, lamanya hari kiamat 50,000 tahun tu. Okey, maka Nabi SAW bersabda, Nabi pun terangkan. Nabi kata apa? Demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Maksudnya Nabi bersumpah dengan nama Allah, dan kita fahamkan Allah Ta'ala Maha Berkuasa. Maka Nabi kata, sesungguhnya hari itu yang ada orang rasa 50,000 tahun tu, kata Nabi, diringankan ke atas orang-orang yang beriman, diringankan ke atas orang-orang yang beriman, hingga orang beriman tu rasa ringan sangat daripada solat wajib yang dia kerjakan di dunia ini. Hadis riwayat Ahmad. Maksudnya kata Nabi, ada orang lain dia rasa 50,000 tahun. Tapi kata Nabi, orang beriman ni dia rasa ringan. Dia tak rasa lama. Yang dia rasa tu dengan kadar seperti mana dia mengerjakan solat wajib waktu dia buat dekat dunia dulu. Okey. Nak faham lagi, kita baca hadis muka surat 114. Baca hadis muka surat 114, kita akan jumpa Nabi SAW bersabda kepada kita. Nabi kata apa? Nabi SAW bersabda ni muka surat terakhir, nota muka surat terakhir sekali. Nabi kata, Yaumul qiyamati 'alal mu'minina kamiqdari ma baina adh-dhuhri wal 'asri. Dalam hadis lain, Nabi kata hari kiamat bagi orang beriman seperti waktu antara solat zuhur dengan solat asar. Maksudnya dalam hadis ni, Nabi menerangkan, orang beriman ni dia taklah rasa lama seperti mana orang yang ada mengalami 50,000 tahun lamanya tunggu berada di padang mahsyar tu. Tapi kata Nabi, orang beriman ni dia rasa ringan
Kan ringan dia seperti mana dia menunggu, dia mengerjakan antara solat di antara solat zuhur dan solat asar. Jelas tak? Maksud dia kan tak lama. Maksud kan di antara waktu zuhur dengan pergi waktu asar. Lama tak nak tunggu? Tak lama pun. Maksudnya Nabi nak mengatakan begitu. Orang beriman ni, dia lain dia punya pewatakan dia. Perasaan dia. Sebab apa? Sebab dia dah bersedia. Kita faham orang beriman ni orang yang dah bersedia dah. Dia tahu, hati dia dah tahu benda tu nanti akan berlaku, dia buat persediaan. Jadi orang yang dah bersedia, orang yang dah bersedia dengan taubatnya, orang yang dah bersedia dengan amal solehnya, dia dah jauh, dia dah bersedia. Jadi perasaan dia tak sama. Perasaan dia tak sama. Ada orang yang benar-benar beriman, dia rasa lamanya hanya seperti antara waktu solat zuhur dan pergi waktu solat asar. Kita kena faham macam tu. Dan kalau kita faham lagi, ada orang dia akan rasakan juga seperti 1000 tahun. Sebab kita baca ayat Quran tadi kan 1000 tahun. Maksudnya berbezalah. Ada orang dia rasa macam 50,000 tahun, ada orang dia rasa macam 1000 tahun, dan ada orang rasa seperti hanya menunggu antara satu solat kepada satu solat yang lain. Kalau nak tahu, yang rasa macam 1000 tahun tu, ada juga, ada hadis lain. Nak tahu hadis dia? Ni last sekali kita baca. Ni hadis last sekali, maka tamatlah tajuk ni, bab ni, tengok. Muka surat nombor 112. Cuba tengok muka surat nombor 112 ni. Okay, kita tengok ya. Ni hadis terakhir kita nak baca. Rasulullah SAW bersabda, orang beriman yang miskin, dia beriman, dia miskin, dia akan masuk syurga sebelum orang-orang kaya terlebih dahulu setengah hari yang sama dengan 5,000 dengan 500 tahun. Hadis riwayat Ibnu Majah. Okey, faham macam ni. Macam ni Dalam hadis ni kita mendapati bahawa Nabi sendiri memperakui bahawa nanti di hari akhirat ada yang rasa macam 1000 tahun. Okey, hadis disebut 1000 tahun. Tapi cara Nabi nak cakap 1000 tahun tu, Nabi sebut dalam Nabi bahagikan jadi dua. Sebenarnya Nabi nak masukkan 1000 tahun. Tapi cara Nabi nak explain 1000 tahun tu, Nabi bahagikan 500. Kau faham hadis ni? Macam mana bahagikan dua tu? Ialah 1000 bagi 2, 500. Jadi cara Nabi nak cerita 1000 tahun tu, Nabi buat pembahagian. Pembahagian tu kata Nabi macam ni. Hadis ni kata, orang beriman, tapi dia miskin ketika dia di dunia, dia akan masuk dulu awal daripada orang kaya. Yang dia masuk awal daripada orang kaya tu, macam mana awal dia, jarak awal dia adalah separuh, setengah dengan 500 tahun. Setengah hari yang sama dengan 500 tahun. Maksudnya, tuan faham tak? Maksudnya setengah hari dengan 500 tahun tu, maksudnya Nabi kata setengah hari bersamaan dengan 500 tahun. Jadi kalau satu hari, sudah tentu 1000 tahun. Kita faham tak? Jadi Nabi nak kata macam ni. Ada orang miskin di hari akhirat, tapi dia beriman. Dia akan masuk awal daripada orang kaya beriman. Dia masuk awal tu dengan keawalan dia tu adalah 500 tahun. Maksudnya, ada orang kaya dia masuk lewat. Orang miskin masuk dulu 500 tahun, lepas tu orang kaya baru masuk 500 tahun kemudian. Tetap faham tak hadis nak cerita macam ni? Okey. Cuma hadis ni janganlah tersalah faham. Maksudnya tersalah faham tu maksudnya macam ni. Janganlah kita ambil hadis ni terus kita yang banyak harta ni kecewa. Alamak. Saya nak masuk syurga awal. Tapi dapat masuk syurga awal ni orang miskin. Nak jadi miskin lah. Jangan faham macam tu. Jangan faham macam tu. Okey. Pertama macam ni. Kena faham macam ni. Okey. Pertama kena faham macam ni. Faham elok-elok. Jangan faham hadis ni tersalah faham. Jangan baca secara literal terus kita fahamkan uraian dia. Okay, jangan kita faham terus macam tu. Sebenarnya kalau kita baca urusan ulama macam ni, last kali ni hadis lah last. Kita nak tamat dah tajuk ni. Kita pun nak buku 12 dah. Maksud hadis ni macam ni. Kita kena faham macam ni. Kenapa orang miskin dia masuk awal? Dengan jarak 500 tahun dia masuk dulu, lepas tu orang kaya masuk kemudian. Okey.
Faham macam ni? Orang nanti kita belajar tajuk hisab. Kita belajar tajuk hisab di hari akhirat kan? Betul tak? Macam kita akan diaudit lah. Kita akan diaudit. Kan? Semua orang akan diaudit. Orang miskin nak audit apa? Orang miskin, harta dia nak audit harta apa? Dia tak ada harta. So, kalau waktu Allah nak hisap dia pasal harta, dia cepatlah habis hisap tu. Sebab dia tak ada harta. Tetap faham tak? Tapi kalau orang kaya, dia banyak harta, betul tak? Allah akan hisap lama sikit. Sebab apa Allah hisap lama? Ialah sebab dia banyak harta. So Allah hisap lah. Sebab itu, hadir ni bukan suruh jadi. Dan hadir ni bukan suruh kempen jadi miskin. Tolong jangan salah faham. Kena faham dulu. Kenapa dia pergi dulu syurga? Sebab dia habis hisap dulu. Dia hisap cepat. So orang yang kaya ni, dia hisap banyak. Ni dapat mana ni? Mana dapat 10 sen ni? Mana dapat 20 sen ni? Mana dapat 30 sen ni? Allah akan tanya dia. Dah lah Allah tanya sumber tu halal yang mana? Dan selesai yang sumber, lepas tu dihisap pula. Ni kau yang halal dapat duit banyak ni, kau tolong tak orang miskin? Kau tunaikan zakat? Kau tolong tak jiran-jiran kau yang kelaparan? Kau buat tak? Tolong tak adik-adik kau susah? Semua tu akan dihisap. Nampak tak? Itu kepayahan orang yang kaya. Tapi, kita faham tak? Kita faham macam tu. Okey. Bukan suruh jadi miskin supaya cepat masuk syurga. Tak. Kerana ada hadis lain kata, tangan yang memberi lebih baik pada tangan menerima. Maknanya, kalau orang miskin meminta-minta, orang kaya boleh bagi. Jelas tak? Bahkan, ingat tak? Yang kita pernah belajar hari semalam, hari kemarin, hari Sabtu, 62 amal pembuka pintu syurga. Orang kaya ni, dia boleh pergi lebih dekat dengan Allah. Okey, tapi dari sudut penghisapan, tentulah payah. Payah tu kenapa? Kerana banyak benda nak dihisap, perlu dihitung. Kalau orang miskin nak audit apa? Dia tak ada harta. So dia dah terlepas. Allah hisap tentang sumber halal ta'ala. Nak macam mana nak hisap sebab mereka tak ada harta. Yang kedua, dia terlepas dari sudut, dia dah tunai tanggungjawab. Tak tanggungjawab dengan kekayaan dia. Itu menyebabkan dia cepat. Okey, yang kedua kena faham. Yang kedua, para ulama hadis kata, tidak semestinya orang yang masuk awal ke syurga darjatnya lebih mulia daripada orang masuk akhir. Kita kena faham macam tu. Faham tak? Tak mestinya dia masuk awal. Tak mestinya dia masuk awal ke dalam syurga, darjatnya lebih mulia daripada orang kaya yang masuk lambat. Kena faham macam tu. Dia beza. Hadis ni bukan nak membincangkan dari sudut darjat. Hadis ni nak membezakan dari sudut keawalan. Nak masuk tu. Kena faham macam tu. Maksudnya tidak semestinya dia masuk awal, lebih awal 500 tahun lebih awal, menunjukkan dia ni lebih mulia daripada orang kaya. Tak semestinya. Jelas tak? Hadis dia menunjukkan yang cepat masuk. Tapi tak mestinya dia lebih tinggi darjatnya daripada orang kaya. Sebab ada orang kaya yang jujur. Ada orang kaya yang bersedekah. Ada orang kaya yang banyak pahala dia lebih takwa kepada Allah. Sudah tentulah orang kaya dia lebih tinggi darjatnya. Kena faham macam tu. Jadi jangan salah faham. Hadis ni menyebabkan semua orang jadi miskin. Tak, salah. Hadis ni lebih menyebutkan kepada keawalan. Tapi orang yang masuk awal, tidak mestinya darjat yang lebih tinggi. Ini diulang oleh para ulama hadis tentang bab ini. Itu kena faham itu. Jadi hadis ni juga bagi pengajaran kepada kita yang banyak harta, make sure sumbernya halal, make sure telah tunaikan segala tanggungjawab kepada manusia lain. Maksudnya telah tunaikan hak-hak yang perlu ditunaikan pada harta itu. Kat situlah yang akan menjadi perhitungan dia. Jadi hadis ni dia sebenarnya hadis ni dia nak berikan galakan kepada orang kaya supaya beri perhatian kepada harta yang ada ketika mana di dunia. Itu sahaja yang disebutkan dalam hadis ni. Maka kita dah sampai jam 12, maka sebenarnya dalam tajuk ni sebenarnya kita dah tamat dah. Dalam bab kecil-kecil dalam bab yang ke-5 ni saya tinggalkan, tak perlu kita ulang panjang lebar, maka kita dah habislah tajuk tentang bab yang ke-5. Minggu depan kita pergi pada bab yang ke-6. Okey, maksudnya sekarang kita dah sampai kepada tajuk, kita dah sampai macam masing-masing sedang menunggu ni. Ingat dia punya sambungan cerita dia nanti minggu depan
Kita akan sambung ceritanya daripada, okey sekarang semua orang sedang menunggu-nunggu untuk dihisap. Ada orang rasa macam 50,000 tahun. Ada orang rasa macam 1,000 tahun. Ada orang dia rasa macam antara tunggu solat asar dengan solat zuhur dengan solat asar. Kena faham cerita dulu. Lepas tu matahari terik atas kepala. Ada orang berpeluh sampai ke buku lali. Ada orang berpeluh sampai ke lutut. Ada orang berpeluh sampai ke pinggang peluh dia. Naik sampai ke pinggang. Ada orang dah sampai ke mulut. Ada orang dah sampai tenggelam dah peluh dia. Kita kena ambil situasi ni untuk pergi kepada sambungan situasi yang lain. Kita kena pegang situasi ni. Jangan lupa situasi ni. Maka seolah-olah ni kita sudah menunggu-nunggu ni. Sudah menunggu ni. Perik ni dengan cahaya matahari kan. Tapi ada setengah kumpulan, ya Allah lindung dia daripada kepanasan matahari. Contohnya yang 7 tadi tu. Tetap faham tak situasi dia? Lepas tu, apa lagi yang berlaku? Apakah yang berlaku selepas peristiwa tersebut? Yang ni kita akan sambung pada bab yang lain pada minggu hadapan. Pada bab yang lain pada minggu hadapan. Tapi saya tak nak pergi tajuk hisab dulu. Kita tak nak pergi bab nombor 6. Tapi kita nak pergi bab, kita nak ambil bab lain dulu. Dah boleh baca siap-siap. Kita nak pergi bab syafaat, bab nombor 6. Kalau ikutkan bab 5 kan. Tapi kita terus pergi bab nombor 6, bab syafaat. Dan saya akan terus pergi kepada tajuk bab 9 pasal telaga. Pasal telaga. Tengah panas. Menunggu hisab, tengah panas. Lepas tu, kalau kita baca hadis nanti minggu depan, memang tak tahan sebenarnya nak tunggu kepanasan tu. Maka apa yang berlaku? Ada manusia dia buat apa? Nanti kita akan belajar bab nombor 9 pasal satu kolam air. Lepas tu kita akan kaitkan dengan bab syafaat, bab nombor 6. Kita nak sambung cerita dia pada minggu hadapan. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi kita dah habis dah tajuk ini. Maka jika ada sebarang persoalan pertanyaan, saya buka sekejap. Assalamualaikum Ustaz. Mana mampu saya boleh jawab. Assalamualaikum Ustaz. Okey, ada soalan ke? Okey, ada sebarang pertanyaan? Ada soalan dekat chat? Ustaz, ini Kak Hanis ya Ustaz? Tak ada soalan. Okeylah, kalau tiada apa-apa persoalan, ke saya dah kena buka. Tuan-tuan buka mute on ni. Tuan-tuan boleh buka sendiri kan? Okay, ada soalan ke? Ustaz dengar ke? Okey, kalau tak ada soalan, kita berhenti di sini. Terima kasih banyak-banyak. Ada yang bertanya. Siapa nak tanya tu? Assalamualaikum Ustaz. Okey. Dia tanya soalan ke? Oh, sekejap saya tengok dekat mata. Ustaz tak dengar ke? Kami dengar Ustaz. Ustaz tak dengar. Tak ada lah. Ada nak tanya soalan ke ni? Tuan-tuan dengar tak? Suara saya. Mereka guna voice Ustaz. Macam mana nak buka voice tak boleh Macam mana Okeylah, nanti saya cuba tengok macam mana voice tak buka. Pasal saya kontrol ni. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz yang tak dapat dengar. Macam mana saya nak tengok dengar Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Mohon maaf sekejap Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Ustaz tak dengar kami. Tuan-tuan tulislah soalan tu. Nanti saya tengok akan datang. Macam mana dengar suara orang. Tadi saya dengar suara. Sekejap. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Sekejap Sekejap. Macam mana ni? Allah. Cabut headphone. Oh. Saya cabut headphone dah. Dia tanya ke? Assalamualaikum Ustaz. Ikon video dan audio. Okey. Ustaz dengar lagi tak?
Tak dengar lah tu. Dengar Ada problem lah. Tak apalah. Boleh type kot. Bagi Ustaz tengok. Kalau audio tak boleh. Tuan-tuan, saya tak dapat nak cari, tak apalah. Nanti kita jawab kelas akan datang lah. Mohon maaf ya. Mohon maaf, nanti saya cuba lihat macam mana boleh tak. Macam mana boleh tak boleh dengar suara. Tuan-tuan bertanya. Saya minta maaf tuan-puan ni. InsyaAllah kita jumpalah pada minggu depan. Terima kasih kepada Raudatul Ilmi. Terima kasih banyak-banyak kepada Raudatul Ilmi di atas anjuran kelas kita pada pagi ni. InsyaAllah kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Mohon maaf atas kesalahan, kekurangan, kelemahan. Jazakumullah khairan katsira. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.